Terima kasih saya ucapkan kepada saudara dan saudari pengatur cara majlis, sahabat saya, calon saudari Wan Zulaikha, calon untuk N24 sebenarnya, saudara Dato' Johan, calon untuk Suntua, saudara Aminul Huda, menteri, sahabat saya, saudara Fahmi, Yang Berhormat Fahmi, Yang Berhormat saudara Sani, kawan-kawan yang hadir pada malam ini, apa khabar semua? Ni hao ma? Waalaikum, Ibu Ringga. Ada bagus. Ramai yang hadir malam ini kerana kita ada satu cabaran yang besar di hadapan kita. 12 hari bulan Ogos ini, kita rakyat negeri Selangor kena buat satu keputusan. Keputusan berkenaan dengan siapa yang akan menerajui kerajaan kita di negeri Selangor untuk 5 tahun yang akan datang. Ini satu keputusan yang cukup besar dan cukup bermakna untuk kita semua. Kerana buat kali pertamanya kita di negeri Selangor menghadapi pilihan raya di mana kita ada pilihan di antara dua pihak. Satu daripadanya Kerajaan Perpaduan yang terdiri daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan lagi satu Perikatan Nasional. Ini kali pertama, kerana sebelum daripada ini, setiap pilihan raya kita lihat memang perbalahan di antara PH dan BN. Tetapi pilihan raya umum yang kita adakan dalam tahun yang lalu, tak ada siapa-siapa yang ada majoriti. Oleh sebab itu kita kena buat satu keputusan. Apabila kita terima nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong masa itu, untuk kita lihat masa depan negara kita, untuk kita lihat bagaimana kita boleh mendirikan satu kerajaan yang boleh memerintah untuk 5 tahun, untuk membawa perbaikan untuk rakyat Malaysia. Jadi di situ kita sebagai pemimpin politik kena buat satu keputusan. Walaupun ada perbezaan politik masa itu, soal berkenaan dengan masa depan negara kita menjadi soal keutamaan. Kalau tidak ada majoriti mana-mana parti yang tertentu, maka perlulah kita lihat bagaimana kita boleh bekerja sama. PN menolak, rata-rata menolak. Tetapi kita dalam Pakatan Harapan telah pun bincang dengan Barisan Nasional. Dan masa itu keputusan dibuat. Keputusan dibuat agar kita kerjasama untuk masa depan negara kita. Untuk kita mewujudkan apa yang sekarang kita gelarkan sebagai Kerajaan Perpaduan. Kerajaan Perpaduan yang dipimpin ketua dia, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kabinet kita terdiri daripada menteri-menteri daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin daripada Sabah dan Sarawak. Masa itu kita lihat ada yang membuat anggapan bahawa kerajaan ini memang tidak boleh lebih daripada 3 bulan. Kita masuk parlimen dalam bahas yang dibawa oleh mereka sebelah sana. Mereka kata tak boleh, 3 bulan kerajaan akan runtuh. Tapi apa yang kita lihat? Kita lihat bagaimana dalam masa 8 bulan sekarang, bukan saja kita menunjukkan bahawa kita boleh bersama-sama menerajui pemerintahan negara ini, tetapi kita juga menunjukkan bahawa dalam 8 bulan ini kerajaan ini telah pun melakukan jauh lebih apa yang dilakukan oleh kerajaan PN dalam 30 bulan mereka menjadi kerajaan. Kita menunjukkan bagaimana kita boleh meletakkan kepentingan rakyat di hadapan kita. Dan untuk kebaikan negara kita bekerja sama. Pemimpin-pemimpin daripada PH dan Barisan Nasional bekerja sama. Turun padang, bincang dengan rakyat, apakah masalah sebenar, bagaimana kita boleh selesaikan. Saya rasa semua di sini dapat lihat, walaupun mereka kata ada masalah, tapi pemerintahan kita kekal, stabil. Kita lihat bagaimana untuk kali pertamanya, saya baca dalam surat khabar hari ini, ada pemimpin daripada sana yang mengatakan Perdana Menteri kita ini kerap kali tak cakap yang benar. Ini laporkan hari ini. Saya nak tanya soalan kepada mereka. Buat kali pertamanya Perdana Menteri kita mengadakan setiap minggu sekali beliau hadir dalam parlimen.
Kenapa beliau hadir? Beliau hadir kerana berani nak berhadapan dengan pembangkang. Itu satu. Tapi yang lebih penting, nak bagi pembangkang peluang untuk tanya soalan. Nak bagi kita backbenchers peluang untuk tanya soalan. Tanya direct kepada Perdana Menteri dan biar dia jawab. Ini yang kita lihat, pemerintahan berani. Berani kerana benar. Kerana kita tahu kita buat yang terbaik untuk rakyat negara ini. Ini perbezaan dia. 9 bulan kita lihat kerajaan Madani. Apa beza dia? Semasa pemerintahan Ismail Sabri, semasa pemerintahan Muhyiddin Yassin, kita lihat 30 lebih bulan. Tapi kita tak lihat parlimen bergerak begini. Kita tidak lihat bagaimana jawatan kuasa ditubuhkan untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang telah pun wujud bertahun-tahun. Jadi apa yang kita lihat adalah kita boleh bergerak sebagai satu gabungan yang kuat yang kini digelar sebagai kerajaan perpaduan. Betul atau tidak? Cakap senang tuan-tuan puan-puan. Mereka bagi ceramah nak cakap, oh ada perbalahan, mereka tak boleh kerjasama. Cakap senang. Tapi kita rakyat Malaysia, kita boleh menilaikan. Sekarang kita ada TikTok, YouTube, macam-macam lagi. Yang tanya YB Fahmi, dia tahu semua technical tu. Tapi sekarang zaman teknologi lain. Kita boleh lihat dengan mata sendiri apakah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Buat kita menilaikan siapa yang kita akan undi untuk menjadi pemimpin kita menerajui kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Mana kita pernah lihat seorang Perdana Menteri setiap hari turun padang, jumpa dengan masyarakat seluruh lapisan, masuk universiti, jumpa petani, jumpa nelayan, nak minta apa masalah mereka. Kenapa? Kerana nak tahu apakah sebenarnya masalah yang dihadapi rakyat negara ini dan bagaimana kita perlu menyelesaikannya. Ini fakta. Ada lihat betul? Kita lihat. Dan bukan saja jumpa, sempat duduk bincang, tanya, soal jawab. Kerana nak angkat kepercayaan mereka dalam kerajaan kita, menunjukkan bahawa sejauh ini bila kita sebut kalau diberi peluang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kita akan tunjukkan perbezaan pimpinan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul atau tidak? Dan kita lihat, you can say whatever you want, but when we look on the ground, kita boleh lihat. Dan saya minta semua di sini, bila kita ni bubar DUN Selangor, mereka mula serang. Sekarang masalah kerana akan berlakunya rebut kerusi. Sudah pasti Harapan dan Barisan Nasional tidak boleh kerjasama, tak boleh selesaikan masalah kerusi. Kita dalam negeri Selangor 56 kerusi, tak ada masalah. Tak ada satu pun kita lawan di antara satu sama lain. Ini kerana kita bincang, kita tahu semangat yang dibawa di kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan itu, semangat itu kita angkat di peringkat negeri juga. Kenapa? Kerana kita tahu kerjasama itu telah pun berjaya. Dan kalau kita bawa kerjasama itu kepada negeri kita di Selangor, saya yakin kerjasama itu juga akan berjaya. Betul atau tidak? Jadi mereka pun tahu. Soal pimpinan negeri, kita di Malaysia, kita ada pilihan raya untuk peringkat kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Lazimnya sebelum daripada ini, pilihan raya itu diadakan serentak. Jadi semua kita turun sekali, kita buat pilihan untuk negeri dan parlimen. Tapi kali ini berbeza kerana kita buat parlimen dulu. Masa itu kita putus supaya tidak membubarkan Dewan. Jadi oleh itu kita ada pilihan raya negeri sekarang. Tapi yang penting kita kena lihat wujudnya sekarang kerajaan di peringkat pusat. Maksudnya 12 hari bulan Ogos ini kita buat keputusan untuk peringkat negeri, 6 negeri sahaja. Undi yang kita bawa itu tidak ada kesan terhadap pemilihan ahli-ahli wakil rakyat kita di Dewan Rakyat. Kerana itu sudah selesai. Langat masih sani, jangan takut. Jadi apa yang penting adalah untuk kita tanya kepada diri kita. Kalau kita sebagai satu negeri nak bergerak ke depan,
sudah tentu kita perlu bantuan kerjasama daripada kerajaan peringkat pusat. Kerana kita semua tahu, kebanyakan daripada apa yang kita berlaku dalam negeri, kawasan DUN, dia berlapis dengan kerajaan pusat. Jadi kalau kita nak dapat kebenaran untuk melakukan sesuatu, sekolah misalnya, jalan, ada kementerian berbeza, kementerian pengangkutan, pendidikan dan sebagainya, kesihatan. Jadi untuk kita pastikan bahawa Selangor ini boleh bangkit dan terus marah ke depan, keputusan yang bijak adalah untuk kita pastikan bahawa kerajaan yang menerajui pimpinan di negeri Selangor, kerajaan yang sehaluan dengan kerajaan pusat. Betul atau tidak? Ini fakta. Tak guna kita ada kerajaan pembangkang di sini. Kalau kerajaan pembangkang, kita sudah tahu masalah tetap akan wujud. Jadi bila kita keluar untuk undi pada 12 hari bulan Ogos, kita sebagai rakyat, kita menilaikan. Nombor satu, kita nak buat keputusan di mana mudah untuk kita kerjasama dengan kerajaan pusat. Kerajaan pusat kita ada kerajaan perpaduan. Jadi di sini juga kita mau kerajaan perpaduan. Tetapi bukan setakat itu saja. Bukan oleh kerana kerajaan yang sama kita nak pilih. Tak ada. Kita lihat balik kepada 5 tahun yang lalu. Semalam saya hadir bersama-sama dengan Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin. Saya hadir untuk acara beliau menerangkan apakah rancangan negeri Selangor untuk 5 tahun sekiranya kerajaan kita dipilih untuk menerajui kerajaan untuk 5 tahun. Dia bawa 5 tekad. Dalam tekad itu cukup jelas visi dan misi Menteri Besar untuk negeri ini untuk 5 tahun. Kepada saya memang satu visi yang cukup kompeten. Nombor satu, beliau lihat kepada bagaimana beliau boleh pastikan bahawa ekonomi negeri kita dapat kita bangkitkan. Bagaimana kita nak buat perkara itu? Kita fokuskan kepada pendidikan. Bagaimana kita boleh pastikan bahawa ada pekerjaan-pekerjaan di mana seseorang itu boleh mendapat pendapatan yang tinggi. These are the basic things that we want to look at. Bagaimana beliau boleh menguatkan sektor-sektor tertentu, wanita dan sebagainya. Memang 5 teras itu telah pun disiarkan dalam surat khabar. Ini adalah visi dan misi untuk 5 tahun yang akan datang. Masa itu Datuk Johan pun ada, Kak Wan pun ada di situ. Kita dengar. Dan saya rasa bila kita dengar, kita confident. Kerana kita tahu apa yang disebut itu realistik. Dia realistik kerana Menteri Besar kita berpengalaman 5 tahun menerajui Selangor. Beliau tahu apa yang boleh berlaku dan dicapai dalam 5 tahun yang akan datang. Bukan macam pihak di sebelah sana. Tak ada pun sebarang idea yang dikemukakan untuk 5 tahun yang akan datang. Retorik senang, nak sebut semasa ceramah okey. Tapi semalam kita menunjukkan we have a plan. And we have a plan that is clear moving forward for negeri Selangor. Betul atau tidak? Dan bagaimana seseorang itu boleh yakin dengan rancangan itu untuk 5 tahun yang akan datang? Dia yakin kerana beliau seorang yang melalui 5 tahun pemerintahan di mana ada masa-masa yang cukup susah, cukup menekankan, cukup mencabar. Walaupun menjadi Menteri Besar untuk kali pertama, tapi semasa pemerintahan dia, beliau melalui COVID. Bukan saja COVID, semasa COVID ada pergolakan politik. Dalam pergolakan politik itu kita lihat kerajaan pusat kita runtuh, kerajaan baru, Perdana Menteri baru yang naik. Tapi Selangor tidak gentar. Menteri Besar kita, dia seorang yang dipilih 2018, simpan mandat itu, tetap memerintah 5 tahun atas mandat itu. Oleh itu, saya menyatakan, he is a leader that can be trusted. Apabila kita ada pemimpin sebegitu, dan kita lihat bagaimana semasa ada cabaran dan sebagainya, COVID. Apabila ada COVID, kita semua tahu, seperti mana disebut oleh Saudara Sani tadi. Masa itu kita ada kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa yang kita lihat? Seharusnya kita ada langkah-langkah diambil, pantas untuk kita mengatasi masalah ini. Vaksin itu, kita kalau cakap lambat, Selangor yang mulakan dulu. Gunakan wang untuk belikan vaksin untuk rakyat negeri Selangor. Selangor yang mulakan. Kenapa dia mulakan? Kerana dia tahu kita kena ambil langkah-langkah itu supaya kita boleh memulihkan ekonomi kita. Buka semula perniagaan. Kita tidak boleh teruskan dengan MCO dan sebagainya. Inilah pemikiran Menteri Besar dan kerajaan yang kita ada.
Jadi kita tahu dalam 5 tahun yang lalu, seseorang itu berpengalaman nak letak masa depan 5 tahun kita dalam tangan pemimpin sebegini. Saya rasa selamat. Betul atau tidak? Jadi kita masuk ke depan 5 tahun, kena fikir untuk masa depan negeri kita. Tuan-tuan dan puan, bila kita masuk pilihan raya, rakyat ada tanggungjawab yang besar. Kerana kerajaan yang kita pilih itu akan menjadi pemimpin kita untuk 5 tahun yang akan datang. Di mana kita ada pilihannya. So kita kena keluar ramai-ramai, laksanakan tugas kita. Kita tidak boleh menang kalau semua di sana sokong kita, tapi tak keluar untuk undi. Kita tidak boleh menang kalau semua di situ, di luar sana sokong kita, tapi tak kerjasama. Kita perlu faham, ini adalah satu, kepada saya, acara di mana kita perlukan kerjasama semua. Saya dah bagi tahu kepada Datuk Johan, saya sekarang ulang, kita dalam Pakatan Harapan, kita akan keluar besar-besaran untuk beri sokongan yang penuh untuk menangkan calon-calon Barisan Nasional. Ini pemahaman kita. Kita kena mula, kita kena sekarang, dalam 10 hari akan datang, kita di sini semua kena menjadi ejen perubahan. Di mana kita balik, kita bagi tahu kepada semua kawan-kawan kita, walaupun ini hanya disebut sebagai pilihan raya peringkat negeri. Tapi kalau kita tak keluar untuk undi, ada bahaya di situ. Tapi kalau kita semua keluar untuk undi, saya cukup yakin 12 hari bulan Ogos, masuk 13 hari bulan Ogos, kerajaan perpaduan tetap di negeri Selangor. Betul atau tidak? Dan ini apa yang kita hendak menuju ke depan. Saya rasa kalau kita ada kerajaan yang sehaluan fikiran dengan kerajaan pusat di negeri Selangor, di Pulau Pinang, Negeri Sembilan, dan sekiranya boleh di Kedah, Kelantan dan Terengganu, pemerintahan kita boleh dilaksanakan dengan lancar untuk 5 tahun yang akan datang. Jangan biarkan kita dipecah belahkan oleh pihak sana. Setiap hari kita lihat propaganda yang dikeluarkan, propaganda untuk pecahkan rakyat. Ini kita tidak mau. Kita tidak mau pemimpin-pemimpin yang tidak ada hala tuju untuk masa depan negara kita. Kita tidak mau pemimpin-pemimpin yang hanya hendak memecahkan rakyat di antara satu sama lain. Tak mau. Sebaliknya kita nak pimpinan yang bawa bersama semua rakyat Malaysia. Kekuatan kita, kita letak bersama untuk kebaikan masa depan rakyat dan negara kita. Dan saya cukup yakin, kalau kita semua bersatu di sini, kita semua keluar ramai-ramai, kita semua undi untuk kerajaan perpaduan. 12 hari bulan kita keluar untuk undi, 13 hari bulan Datuk Johan menjadi adun. 13 hari bulan Cik Wan Zulaikha jadi adun. Kita semua di sini kena sokong mereka. Boleh atau tidak? Jadi di situ saya minta kepada semua, kerja kita 10 hari, ada banyak kerja untuk kita buat. Marilah semua di sini bangkit dan ayo bersama-sama dengan kita. Pastikan bahawa kita boleh meneruskan, kita mencapai satu gelombang untuk pastikan bahawa bukan saja kita dipilih sebagai kerajaan negeri pada 12 hari bulan, tapi kita juga dipilih dengan majoriti yang cukup besar supaya kerja kita untuk melaksanakan pembaruan-pembaruan di negeri Selangor bersama dengan kerajaan pusat kekal dan boleh kita laksanakan dalam 5 tahun yang akan datang. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jadi pastikan kemenangan itu pada pihak kita dalam pilihan raya negeri ini. Sekian, terima kasih. Saya Niman. Nandri Wanakam.